kawasan kampung ni dia tak ikut SOP ke apa, boleh ada kedai makan waktu tu. Kali kan kedai makan tutup pukul 8, tapi ada kedai makan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, baik. Pada malam ini AJ nak ceritakan satu kisah ni. AJ terjumpa pada Facebook lah, orang share kan. Kemudian apabila AJ buka link tersebut, dia cerita tajuk dia dekat sini ialah berkaitan dengan mi goreng bertukar tanah liat berulat, ramai dah kena digerai berhantu Parit Manong. Okay, Parit Manong ni kalau untuk pengetahuan korang, dia jalan daripada, kalau tak silap AJ lah, daripada Seri Iskandar untuk menuju ke Kuala Kangsar, jalan dia. Okay, jalan Manong itu di negeri Perak lah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok kisah yang dikongsikan tersebut. Okay, AJ suka baca kisah ini disebabkan kerana kisah ini menceritakan gangguan yang berlaku di jalan raya lah. Jadi AJ memang suka kalau kisah-kisah seram yang berlaku kat jalan raya ni, AJ suka baca supaya AJ dapat ambil iktibar dan pengajaran lah. Okey, lelaki ini berkongsikan pengalaman seramnya apabila bekerja sebagai pemandu lori hampir 10 tahun. Seperti yang kita sedia ketahui, ramai pemandu lori yang memandu jauh pada waktu tengah-tengah malam dan pagi buta. Ikuti perkongsian oleh pemandu lori ini di bawah. Pemandu lori ini dikenali sebagai Yusof, iaitu nama samaran dia. Memberitahu sudah menjadi kebiasaan dia akan memandu pada waktu malam dan menggunakan jalan kampung, memandangkan ia lebih menjimatkan masa. Selain itu, katanya jalan kampung membuatkan dia tidak bosan dan boleh melihat kawasan persekitaran. Selain mudah untuk membeli makanan, memandangkan terdapat banyak kedai di tepi jalan. Seperti biasa, ketika dia ditugaskan menghantar barang dari Kelang ke Pulau Pinang, Yusof menggunakan jalan kampung melalui Sabak Bernam, Tanjung Karang, Teluk Intan, Parit sebelum masuk semula ke Lebuh Raya di Cangkat Jering, Perak. Yusof lebih gemar mengikut jalan kampung berbanding jalan Lebuh Raya. Ketika melewati Parit Manong, Yusof memberitahu perutnya berasa lapar dan ternampak sebuah gerai di tepi jalan. Ketika itu malam, tetapi belum tengah malam. Banyak gerai masih dibuka, tetapi saya tertarik dengan sebuah gerai yang menjual kuih muih dan makanan bergoreng. Okey, dia kata mention kat sini ketika itu dah malam, tapi belum tengah malam, maybe dalam pukul 10 ke, pukul 11 ke, pukul 9 ke, okay? Saya beli 2 bungkus mi goreng dan bagi RM50 kepada peniaga, memandangkan saya tiada duit kecil. Selepas itu dia serahkan baki, saya terus masuk ke dalam poket dan berlalu pergi, katanya. Yusof berkata, bagi menjimatkan masa, dia menikmati mi goreng yang dia beli sambil memandu ke Cangkat Jering, dan sebelum masuk ke Lebuh Raya, dia singgah ke sebuah stesen minyak untuk membuang air kecil. Sebelum keluar daripada lori, saya nak simpan duit baki beli mi goreng ke dalam dompet, tetapi apabila saya masukkan tangan saya ke dalam poket, saya merasa pelik. Macam ada benda lain dalam poket dan bukannya duit. Apabila saya tarik keluar, hanya ada 4 keping daun kering. Masa itu mengemang bulu roma saya, katanya. Lokasi gerai sebenarnya ialah tanah perkuburan. Yusof memberitahu dia berasa tidak sedap hati dengan mi goreng yang dijamahnya tadi dan terus membuka sebungkus mi lagi yang dibeli tadi. Alangkah terkejutnya Yusof apabila dia mendapati bungkusan itu mempunyai tanah liat bercampur cacing dan ulat. Tekak saya terus rasa loya sebab saya tahu bungkusan pertama yang saya makan tadi bukan makanan tetapi tanah bercampur ulat. Saya terus berlari ke tandas dan muntah kembali apa yang saya makan tadi, dan bagai dijangka apa yang berlaku ialah keluar seperti tanah dan ada benda bergerak, ceritanya. Yusof terkejut apabila mendapati kawasan gerai itu adalah tanah perkuburan. Meskipun trauma dengan kejadian itu, Yusof memberitahu dia tetap meneruskan perjalanan ke destinasi sebelum pulang ke Kelang keesokan harinya. Perasaan ingin tahunya juga membuatkan dia kembali menggunakan jalan kampung itu kerana ingin melalui kawasan dia membeli mi goreng tersebut. Ketika itu dalam pukul 3 petang, apabila tiba di lokasi, saya terkejut. Tempat itu adalah tanah perkuburan, ujarnya. Tidak berpuas hati dengan apa yang dilihatnya, Yusof memberitahu dia singgah ke gerai berhampiran dan bertanya kepada salah seorang penduduk kampung mengenai misteri yang dialaminya itu. Menurut penduduk kampung, dia bukan orang yang pertama yang terkena, sebaliknya ramai sudah menjadi mangsa terutamanya pada waktu malam. Sumber dia daripada M-Star lah. M-Star ni selalu dia ada bangan mistik. Dia ingat cerita tu dia ambil dari situ lah.
Okay, jadi kat sini tak ada ruangan komen untuk FJ bacakan. Jadi habis dah cerita ni, jadi FJ nak ulas berkaitan dengan cerita ni. Okay, pertama sekali kisah ni dia cerita dia adalah seorang pemandu lori yang lalu daripada Pelabuhan Kelang menuju ke Pening, tapi dia ikut jalan kampung apa semua, lalu dia lalu ke Cangkat Jering, baru dia masuk highway. Okay, sebenarnya kalau ikutkan jalan tu betul yang diceritakan. AJ tak tipu sebab AJ pernah lalu yang AJ cakap AJ try Lebuh Raya Pantai Barat yang baru tu kan. So AJ lalu daripada mana daripada Cangkat Jering, kalau tak salah Cangkat Jering, betul lah, AJ lalu daripada Cangkat Jering, melalui masuk ke Beruas ke apa ke, lepas tu sampai ke awal-awal Lebuh Raya Pantai Barat, lepas tu AJ terus jalan tu lah. Itu jalan highway yang telah dibina sekarang. Tapi mengikut jalan ni, mungkin kejayaan ini berlaku pada waktu dulu di mana highway tersebut masih tidak ada lagi. Tetapi dia tak ceritakan pada tahun bila kan. So yang macam spoil sikit lah. Kalau dia ceritakan tahun, mungkin kita boleh agak lah waktu tu bila kejadian ni berlaku dan sebagainya. Jadi dia lalu daripada Pelabuhan Kelang, lalu kat sebelah Tanjung Karang apa semua kan, belah-belah Sabak Benam apa semua, masuk ke Perak, masuk ke Parit, masuk ke apa Teluk Intan apa semua, masuk ke Parit. Dan daripada Parit tu ada jalan, tak silap daripada Seri Skandar kot. Dia dekat Seri Skandar tu, lalu daripada Seri Skandar menuju ke Cangkat Jering lah, itu menuju ke Kuala Kangsar kalau tak silap. Kuala Kangsar akan pergi ke Cangkat Jering. Kalau tak silap je lah, jalan dia macam tu. Jadi jalan itu adalah jalan, kira jalan Manong lah. Di mana jalan ini sebenarnya ada juga orang suruh AJ try lalu ke jalan tersebut, dan AJ pun telah melakukan semakan terhadap jalan tersebut. Cumanya AJ tak ada kesempatan disebabkan kerana kes COVID ni lah. AJ tak dapat bergerak ke sana sebab kes COVID ni. AJ ada buat satu video di mana AJ pergi ke air terjun Ulu Kenas. Air terjun Ulu Kenas ni dia dekat Kuala Kangsar. So AJ pergi kat air terjun Ulu Kenas ni, AJ ada video, nantilah AJ keluarkan video tu, tak tahu bila, mungkin AJ akan keluarkan nantilah kan. AJ buat rakaman dekat situ apa semua, dan jalan dekat situ sebenarnya adalah jalan dekat dah dengan jalan yang dikatakan tadi, iaitu jalan daripada Jalan Manong, iaitu jalan daripada Seri Iskandar menuju ke Jalan Cangkat Jering. Okay? Dan AJ terfikir, AJ nak try buat kat jalan tu tau, dengan member waktu tu. Tapi disebabkan kerana lepas kita orang buat dekat air terjun Ulu Kenas tu, tak silap telah diarahkan bahawa rentas negeri ke rentas daerah, tak boleh. Jadi AJ pun tak teruskan lah episod tu. Kalau tak mungkin dah ada dah Jalan Manong ni. Okay, dia nak ceritakan tentang keadaan AJ lah. Okay, kembali semula kepada cerita tu, iaitu kejadian gangguan yang disampaikan. Dikatakan ada mi goreng dan sebagainya. AJ tak pasti sebab benda cerita tentang orang kena ganggu, nampak gerai kedai makan tepi jalan waktu tengah malam apa semua, atau waktu malam semua, banyak orang dah lalui. Selalunya dalam kalangan orang pemandu lori ataupun pemandu lah. Selalu pemandu lori yang jalan jauh. Dia jarang, orang pemandu taksi pun jarang kena. Tapi selalu pemandu lori yang kena. Bila dia jalan jauh apa semua, dia akan nampak gerai makan di tepi jalan, lepas tu dia makan apa semua, benda tu bertukar menjadi cacing ataupun whatever lah kan yang akan berlaku pada ketika itu. Jadi benda ni, banyak kejadian ni dia kisahkan. AJ tak pastilah keadaan tu sebab benda ni kalau saya ingat AJ waktu sekarang ni orang dah tak kena tau gangguan-gangguan yang jenis macam tu. Sebab orang pakai map semua-semua dah jarang lah. Tak tahulah kalau masih ada lagi orang kena gangguan macam tu, tapi cerita-cerita macam tu kalau zaman sekarang dah kurang ada. Jadi okey, AJ cuba bayangkan lah di mana dia kata dia nampak kedai makan tepi jalan, nampak ada orang apa semua, dia beli makanan tu bungkus dan sebagainya. AJ cuba bayangkan waktu AJ lalu daripada jalan yang Cangkat Jering menuju ke Beruas, kalau tak silap AJ lah, jalan Cangkat Jering menuju ke Beruas. Okey, waktu tu PKP telah dilaksanakan kan. Waktu tu PKP dilaksanakan, kedai makan hanya boleh buka sampai pukul 8 malam je. Jadi waktu kita orang gerak tu, kita orang nak menggerak menuju ke Selangor, kita orang nak try lalu Jalan Pantai Barat. Jadi AJ pun daripada Perak ke Kedah, tak silap, daripada Kedah kot waktu tu. So jalan menuju ke, nak masuk ke tol Cangkat Jering. Waktu tu Taiping Selatan, AJ nak keluar kat situ. Jadi sebelum keluar tu AJ rasa lapar lah, pasal dah jalan jauh apa semua, ingat nak beli makanan. Jadi AJ berhenti dekat R&R dan sebagainya. Waktu tu R&R dah tutup, tak ada makanan dan sebagainya. Jadi kita orang pun stress juga, kedai tutup pukul 8, kita orang tak ada makanan kan. Member berapa kali dah cakap lapar kan, tapi kedai makan tak buka, kedai makan tutup pukul 8. Jadi kami teruskan perjalanan masuk ke daripada Cangkat Jering menuju ke Beruas. Okey, jadi waktu kami masuk tu, kami nampaklah ada beberapa kedai makan yang ada dekat jalan tersebut lah. Ada nampak kedai makan apa semua. Sampai kami terfikirlah, weh, kawasan kampung ni dia tak ikut SOP ke apa, boleh ada kedai makan waktu tu. Kalau ikut kan kedai makan tutup pukul 8.
tapi ada kedai makan. Sampai dah nak hujung ke Jalan Beruas tu, dah nak sampai ke Tol Beruas tu, kalau tak silap AJ, waktu tu ada kedai makan. Kami memang lapar gila lah. AJ ingat memang nak berhenti je kan, nak berhenti je makan sebab memang dah lapar gila. Kita orang lalu adalah nampak kedai makan sebelah kiri jalan. Waktu tu kan, waktu tu macam pelik juga, dah hampir pukul 12 macam tu. Kedai tu ramai orang. Kedai tu ramai orang, nampak orang kampung tengah makan apa semua kan. Tapi tak silap AJ, dalam video ada kedai tu. Kami pun bila AJ lalu tu, AJ tengok, alamak ramai orang lah pula. Nak berhenti tu rasa macam malas sebab nak tunggu lah pula apa semua. Jadi nanti jadi lambat lah perjalanan AJ tu, nak tunggu apa semua. Sebab AJ tengok kedai tu ramai orang, tengah duduk, tengah makan apa semua kan. Jadi AJ ingat waktu tu, kedai ni buka ke tak buka ke, nak tutup ke apa. Waktu tu dah fikir macam tu lah. Jadi AJ pun malahan nak berhenti, teruskan. Tapi AJ tak tahulah kedai tu weather betul ke weather tak betul. Sebab waktu tu memang ada arahan tutup pukul 8. Tapi bila kita orang lalu tu, nampaklah ada beberapa kedai makan yang buka. Cumanya waktu tu terfikir lah, pelik je kan, sebab kedai dah tutup pukul 8 arahan dia. Tapi waktu tu AJ lalu nampak ada kedai makan yang ada ramai orang. Ada video dia tu, sudutan video dia tu. Jadi waktu tu tak tahulah kalau kedai makan tu betul ke, kedai makan tu ilusi kita orang ke apa ke, tak tahulah. Jadi itulah antara kejadian yang AJ rasa lebih kurang lah. Mungkin situasi tu lebih kurang. Kalau AJ pun tengah lapar, habis AJ sebat dia waktu tu kan. Tapi AJ tak berhenti, tak tahulah. Mungkin sebab dilindungi ke apa, dan kita dah baca doa kan, perjalanan apa semua dilindungi daripada kedai-kedai misteri apa. Mungkin lah kan, sebab waktu tu memang waktu kedai tutup pukul 8, tapi kedai tu buka. AJ tak ingat lah waktu tu, lebih kurang dalam pukul 10 ataupun pukul 11 dia buka lagi dengan ramai orang. AJ pun pelik lah. Tapi mungkin waktu tu AJ ingat sebab kawasan kampung kan, jadi mungkin SOP dia tak berapa ni sangat lah, tak berapa ketatkan sangat. Jadi sebab tu dah AJ fikir logik, mungkin kedai makan nyari lah. Sebab AJ nampak waktu tu real, dan tak silap AJ dalam video AJ pun ada nampak kedai makan itu. Okay, jadi AJ ingat sampai di sini saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Kalau korang ada kisah seram di mana di Jalan Manong ni, ataupun korang ada kisah seram yang berkaitan dengan korang berhenti tepi jalan, makan kat kedai tepi jalan ke apa, tiba-tiba kedai tu tak ada ke apa, korang boleh share pengalaman korang dekat ruangan komen di bawah ini. Dan kalau korang ada video untuk FJ React pada masa akan datang, korang boleh klik link dekat ruangan deskripsi di bawah ni. Ada link FJ letakkan, dia akan pergi kepada message personal dalam page FJ. Okay? Jadi selamat malam, kita akan jumpa pada video react yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.